semula. Maksudnya hancur semua habis. Hancur semua habis, dan kita belum menempuh fasa hari kiamat tersebut. Cuma orang katanya bila hari kiamat, itu persoalannya yang kita tak boleh nak jawab. Kerana hari kiamat ni hak mutlak Allah Subhanahu Taala, rahsia Allah. Apa beza hari kiamat, hari akhirat? Bila hari kiamat tadi disebut bahawa gambarkan sebagai musnahnya alam, bukan sekadar matinya manusia ni, tapi alam ini akan hancur, musnah. Kalau dalam Quran ni banyaklah kita terujuk, saya tak sempat nak baca satu-satu, cukup kita ambil daripada surah Taha. Terima kasihku atas kesetiaan, terima kasihku atas kebahagiaan, terima kasihku atas penghargaan. Janjiku له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. 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 La hawla wa la quwwata illa billah.
لا حول ولا قوة إلا بالله. Hibah lil Waqaf. Berhibah dengan tujuan berwakaf semasa hidup atau selepas kematian. Apa yang boleh dihibahkan? Harta. Takaful. Wakaf kepada siapa? Wakaf An-Nur yang telah dilantik sebagai nazir khas oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor. Apa yang dilakukan dengan pewakafan kami? Nilai hibah ini akan dilaburkan melalui pembelian saham patuh syariah dan dijadikan harta wakaf kekal. Hasil pelaburan akan diagihkan bagi tujuan kebajikan am, antaranya bantuan kepada masjid, institusi pendidikan, mangsa COVID-19, gelandangan, mualaf, mangsa bencana dan lain-lain. Klinik Wakaf An-Nur, pengurusan Masjid An-Nur, pembangunan sosioekonomi melalui pusat wakaf komuniti dan dana niaga. Marilah membina kekayaan menuju alam abadi. Hubungi 07-297-2692 atau layari FB Wakaf An-Nur. Ini bukanlah cucuk, tapi dengar. Diskaun gila, jangan tak beli. Shipping pantas lagi free. Macam-macam mesti kau jumpa. Abang, kita kena mula fikir masa depan anak-anak ni. Paling penting, saya nak bukakan akaun tabung haji dan terus daftarkan haji untuk dia. Ui, bagus tu. Kita boleh buka akaun tabung haji melalui Tijari. Tijari tu apa, bang? Tijari tu platform online tabung haji. Kita buka akaun online, pergi cawangan untuk pengesahan. Jom buat sekarang. Lembaga Tabung Haji Patuh Syariah, tiada had simpanan, 100% dijamin kerajaan dan zakat dilunaskan. Menyantuni Duyufur Rahman. Assalamualaikum. Dah buka akaun ke belum? Tidak kira di mana jua destinasi anda, IKIM sentiasa menemani perjalanan anda dengan jua dan minda yang bermanfaat menerusi rancangan terbaik kami. Dengarkan setiap hari rancangan Tariq An-Nur, Islam Agamaku, Fas'aluna, Imanuna, Usrah Nurani dan Hayya Bil Arabiyah bersama Mona Jasman. Pastikan sentiasa setia mendengarkannya dalam destinasi 4 petang hingga 7 malam. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Tertulis suratan darinya, ketentuan yang Maha Esa, ujian dan juga rintangan suratan dalam kehidupan. Di sana makam abadi, mengharap redha ilahi, syurga yang bakal dinanti impian setiap insan ini. Izinkan ku melafazkan rasa tulus cinta untukku berserah dambaan hidayah darimu ya Allah. Oh dunia ini fana, ku terleka insan lemah. Ku dirayu, ku dipujuk indah, deras hanyut ku dibawa, ku terlupa yang di sana. Indah syurga kekal selamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bila terbitnya mentari, buktinya segala kewujudan. Turun
terbitnya sang matahari, muncullah sinaran rembulan. Apalagi yang diragui, sukarkah untuk mengakui? Pejamkan mata, analisa pastinya kudratmu tak bisa ku hisapkan. Aku yang leka dengan cereka, drama dunia yang sementara tak pernah sempurna. Dedikasi hidupku fata morgana, mencari rahsia masaku di Persia. Foyaku hanyut di mama usia, kini aku dalam kelam gelita derita. Andai ku punya masa, kan ku ulang segala, kan ku menjauhi noda, hapus fasadku noda. Oh Tuhan, terima taubatku, aku berserah. Oh dunia ini fana, ku terleka insan lemah. Ku dirayu, ku dipujuk indah. Keras hanyut ku dibawa, ku terlupa yang di sana. Indah syurga kekal selamanya. Oh dunia ini fana, ku terleka insan lemah. Ku dirayu, ku dipujuk indah. Deras hanyut ku dibawa, ku terlupa yang di sana. Indah syurga kekal selamanya. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Anda anggota koperasi atau usahawan koperasi mahupun individu yang berminat untuk mendalami ilmu tentang tadbir urus koperasi dan perniagaan? Jom sertai kursus di Institut Koperasi Malaysia, IKMA. Kami menyediakan pelbagai jenis kursus dan latihan khas untuk para kooperator dan usahawan. Maklumat lanjut layari www.ikma.edu.my atau ikuti kami di Facebook Institut Koperasi Malaysia. Institut Koperasi Malaysia, pencetus minda koperasi negara. Assalamualaikum kepada para pendengar Radio IKIM. Ini Kapten anda sedang bercakap. Saya ingin mengalu-alukan semua pendengar di dalam pesawat IKIM 1992R, buku vaksinasi dari perspektif sains dan Islam akan tiba tidak lama lagi. Buku ini menceritakan tentang penyakit berjangkit seperti polio, demam campak dan batuk kokol yang disebabkan oleh patogen boleh mengakibatkan berlakunya wabak penyakit. Juga sejarah-sejarah yang menunjukkan wabak penyakit tidak boleh dipandang ringan. Segera dapatkan bantuan kru dengan WhatsApp 011-5769-5400 untuk mendapatkan promosi pracetakan sebanyak 35%. Sehingga itu, duduk tenang dan nikmati hari anda dengan tenang. Sebagai seorang isteri dan ibu kepada anak-anak yang sedang membesar, dapur semestinya dah jadi pejabat utama saya. Suami memang suka masakan saya. Anak-anak apatah lagi. Hari ni anak-anak dah order mi goreng basah. Saya awal-awal dah pesan pada suami. Nak beli mi kuning, pastikan cuma mi kuning Laksamana. Mi dia kenyal, sedap dan semestinya halal. Mi yang sama mak saya guna hampir 50 tahun yang lalu. Itulah rahsia keluarga kami. Laksamana, semestinya cita rasa keluarga Malaysia. Baca talbiyah, Mat? Iyalah, Mak Su. InsyaAllah saya nak ke umrah hujung bulan ni. Ya ke, Mat? Dengan siapa? Dengan Zahazan Travel. Ustaz Zahazan ada syarikat pelancongan ke, Mat? Iyalah, Mak Su. Ramai dah pergi umrah dengan Zahazan Travel. Ada banyak lagi destinasi yang Zahazan Travel kendalikan. Selain umrah, seperti Balkan, Uzbekistan, Baitul Maqdis, Turki dan Eropah pun ada. Ramai yang dah pergi dan sedang buat tempahan dengan Zahazan Travel ni. Macam mana nak pergi dengan Zahazan Travel ni, Mat? Senang je, Mak Su. Hubungi 011-5862-9475 atau layari www.zahazantravel.com. Kuala Terengganu 100.2.
Masjid Kampung Hulu Melaka. Masjid Kampung Hulu merupakan sebuah masjid yang terletak di tengah-tengah Bandar Melaka dalam daerah Melaka Tengah, Melaka. Dibina pada tahun 1728 dan merupakan masjid yang paling tua di Malaysia. Masjid Kampung Hulu terletak di persimpangan Jalan Masjid Hulu dan Jalan Masjid di Melaka. Di sekeliling masjid tersebut dipenuhi kedai-kedai yang diusahakan oleh peniaga Cina. Masjid ini dibina oleh penduduk-penduduk tempatan dengan pembiayaan Belanda semasa penjajahan Melaka oleh Syarikat Hindia Timur Belanda. Masjid ini dibina adalah kesan daripada perubahan dasar oleh pemerintah Belanda yang mengutarakan dasar kepelbagaian pegangan agama. Seni bina Masjid Kampung Hulu ini unik dengan gabungan seni bina Sumatera, Cina, Melayu Melaka dan reka bentuk Hindu. Reka bentuknya mirip seperti masjid dari tanah Jawa. Hiasan dalaman dengan pengaruh Cina menghiasi masjid ini. Bahan-bahan seperti jubin seramik dan jubin lantai daripada kerajaan Cina dinasti Qing juga digunakan. Masjid ini adalah antara 777 bangunan bersejarah yang mendapat pengiktirafan antarabangsa. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Mona Jasman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Rejim Institut Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan untuk jam kedua bersama Destinasi, alhamdulillah kita akan bersama rancangan Islam Agamaku. Dan untuk itu boleh tonton di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Soalan pertanyaan kita buka ruang dan peluang untuk anda hantarkan melalui WhatsApp konti 011-29-004-004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Alhamdulillah untuk petang ini masih bersama untuk Islam Agamaku bersama Fadil Ustaz Muhammad Suhaimi Abdul Aziz, pengurusi Perkim Syawangan Datuk Keramat. Kita maklumkan kehadirannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Kaifa haluka? Sihat. Kat mana Jana? Alhamdulillah. Cantik ni baju Ustaz, oren. Semangat tu. Masya-Allah, alhamdulillah. Siapa nak tengok Ustaz akhirnya tengok di FB dan di YouTube. Masya-Allah, alhamdulillah. Bercahaya mukanya. Dan untuk petang ini bersama Ustaz kita akan bincangkan tentang amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun untuk kita lagi mendapat barakah dalam hidup kita kan Ustaz. Untuk mukadimah silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati Puan Mona Jasman selaku DJ bertugas walaupun katanya masih bercuti, mood bercuti. Dan penerbit serta seluruh pendengar penonton yang berada di mana sahaja, sama ada dalam negara kita ataupun di luar, peringkat antarabangsa, di pejabat ataupun di rumah, di dalam kenderaan. Kita doakan mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan sekalian dalam keadaan sihat, sejahtera, dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diam tak diam kita dah berada hujung tahun Kak Mona kan? Sekejap je. Pejam mata, berjalan celik kita dah hujung tahun. Dan ramai yang masih mood bercuti, manakala sebahagian daripada tempat di dalam negara kita sudah pun dilanda banjir. Di Kelantan, Terengganu dan sebagainya. Kita doakan mudah-mudahan Allah permudahkan urusan mereka. Baik. Jadi rancangan kita pada petang ini, di akhir-akhir tahun ini saya milih tajuk amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin orang akan bertanya apa kaitan dengan tajuk Islam Agamaku, kaitan dengan saudara baru dan juga pendakwah.
2-3 minggu yang lepas kita telah pun bicarakan tentang soal ataupun tajuk jauhi dosa-dosa besar. Jadi orang kita sebut, orang kata Ustaz, jauh takutnya kita dengan dosa. Kan? Maknanya memberikan amaran dan ancaman daripada Allah Subhanahu Taala. Maka minggu ni marilah kita berikan sedikit berita gembira. Maksudnya perkara yang Allah mahukan daripada seorang hamba, dan kita, objektif kita sebagai seorang hamba mengejar, mencari apa yang Allah suka daripada kita. Maka sebab itulah saya bicarakan tajuk ini. Mudah-mudahan kita semua, saudara baru atau para pendakwah sekalian, akan dapat melakukan amalan ini. Sebenarnya dalam banyak dalil-dalil daripada Al-Quran dan juga hadis menunjukkan perbuatan atau amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak Jadi saya ambil sebahagian, bukan bermakna ini sahaja yang kita kena buat. Artinya dalam Islam ni perkara yang fardu mesti buat, tidak ada kompromi. Manakala perkara yang sunat pun kita tambah, supaya mudah-mudahan kita jadi manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Sebenarnya Allah menyukai semua amalan soleh yang kita buat. Itu sebenarnya. Apa juga yang diperintahkan, difardukan oleh Allah SWT, kita buat dengan baik, maka jadilah kita hamba Allah yang dicintai. Kalau kita rujuk dalam hadis kursi berkaitan dengan wali Allah SWT, maka di sana kita akan jumpa Allah suka orang yang melakukan kefarduan dan ditambah dengan amalan nafilah, amalan-amalan yang sunat, maka jadilah Allah mencintai seorang hamba itu. Namun demikian, kita ambil sebahagian daripada sabdaan baginda Nabi SAW kenaan dengan siapa ataupun amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Taala. Mari kita rujuk dalam satu hadis Nabi SAW. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia kata, dia tanya ya Rasulullah SAW, dia tanya pada Nabi, sa'altu Rasulullah SAW, ayyul amalu ahabbu ilallah, amalan apakah yang paling Allah sukai? Maka Nabi pun menjelaskan ada 3 amalan. As-salatu ala waqtiha, iaitu yang pertama, solat pada waktunya. Abdullah bin Mas'ud ni rasa macam tahu apa lagi ya Rasulullah. Dia nak tambah ilmu, nak tahu apa lagi amalan yang disukai oleh Allah SWT. Maka dia tanya, qultu thumma ayu ya Rasulullah. Nabi pun menyebut birru walidain, iaitu berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Kemudian dia tanya, thumma ayu, apa lagi ya Rasulullah? Maka Nabi pun sebut al-jihadu fi sabilillah, jihad pada jalan Allah Subhanahu Taala. Baik, secara gambaran kasar permulaannya kita akan tengok bahawa 3 amalan ni bukan bermaksud 5 rukun Islam yang lain ataupun 4 rukun Islam yang lain tak penting. Tapi saya nak sebut ni sebahagian, sebab banyak lagi dalil-dalil menunjukkan amalan yang dicintai oleh Allah. Sebab saya ambil hari ini untuk sebagai panduan kepada kita. Solat ini adalah kaitan hubungan hablum minallah, hubungan manusia dengan Allah SWT. Kita akan jelaskan satu-satu nanti. Saya ceritakan gambaran umum dulu. Yang kedua, birru walidain, iaitu berbuat baik kepada kedua ibu bapa, menunjukkan satu amalan, perbuatan yang melangsungkan hubungan kita hablum minan nas, hubungan dengan manusia yang berbentuk entiti yang kecil, iaitu sebuah keluarga. Okey, itu. Kemudian al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah SWT adalah menghubungkan betul hubungan manusia dengan manusia, tetapi lebih konteks yang luas, iaitu masyarakat dan juga negara. Maka dengan sebab 3 perkara ini, kita akan tengok kenapa amalan ini ataupun rahsianya yang menyebabkan Allah sangat suka dan juga cinta. Baik, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, pertama sekali solat pada waktunya. Saya bahaskan tentang solat tu dulu. Seperti mana yang semua saudara-saudara baru masuk Islam je, antara perkara yang kita kena tahu itu tauhid, mengenali Allah SWT. Yang kedua, kita akan diajar tentang solat. Kenapa? Solat pertama sekali dia akan masuk dalam rukun Islam. Rukun Islam yang kedua. Selepas kita mengucapkan kalimah syahadah, praktikal dan implementasi daripada kalimah syahadah yang kita ucapkan adalah dengan 4 rukun iman, rukun Islam itu bermula dengan solat. Jadi solat ini adalah
tiang agama. Nabi SAW menyebut dalam hadis diriwayatkan daripada Imam Al-Baihaqi Nabi menyebutkan bahawa solat itu adalah tiang agama. Siapa yang meninggalkannya, dia meruntuhkan agama. Sebahagian ulama hukumkan keras orang yang tinggalkan solat dengan sengaja, bahkan dikeluar daripada Islam. Ada setengah ulama mengatakan hukumnya fasik, dosa besar, dan dia termasuk kalangan orang yang melakukan dosa-dosa besar. Kita bincang yang lepas kan, 7 dosa besar walaupun tak masuk tinggalkan solat. Dia ada hadis-hadis yang lain, orang yang meninggalkan solat itu. Allah menyebutkan dalam Quran banyak, contohnya saya sebut Al-Mudassir ayat 42-43. Ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Setelah melihat orang yang bersalah itu, mereka berkata, apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar? Kemudian orang yang bersalah itu menjawab, kami tidak termasuk dalam kumpulan orang yang mengerjakan sembahyang. Maknanya ada azab khusus. Orang yang tinggalkan sembahyang dengan sengaja, dia masuk dalam neraka saqar. Jadi dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebut, mafhum, barang siapa yang mudahkan mensia-siakan sembahyang 5 waktu, dia akan diazab oleh Allah SWT dengan 15 siksaan. Ini kita sebut ni ancaman dan ugutan daripada Allah. Sebab solat ni benda yang kita sebut fundamental, paling asas, paling basic kepada orang Islam. 6 di dalam dunia, 3 hendak ketika mati, 3 dalam kubur, 3 lagi semasa bangun daripada kubur, mana di padang mahsyar dan di hari akhirat kelak. Saya nak sebut satu-satu ni panjang. Saya sebut cukup kat dunia ni lah, supaya kita nampak. Pertama sekali, 6 siksaan di dunia umurnya tidak berkat. Walaupun umurnya panjang, ada mungkin dia dalam kesihatan tetapi tak berkat. Ada je masalah-masalah yang dihadapi. Kalau kita semak, rupanya kerana meninggalkan sembahyang. Kemudian yang kedua, rezeki tidak diberkati oleh Allah. Walaupun dia seorang yang kaya, tetapi bila tak sembahyang ni, tidak meninggalkan sembahyang, rezekinya tidak diberkati oleh Allah. Kemudian dipadamkan tanda muka daripada orang soleh. Kita boleh lihat orang yang sembahyang dengan orang yang tak sembahyang. Dia orang yang solat ni, dia wajahnya bersih, wajahnya kita tengok jernih, nampak keikhlasan pada wajahnya. Kemudian tiada mendapat bahagian dari doa orang yang soleh, tak termasuk orang yang meninggalkan sembahyang ni. Kemudian tiap-tiap malam amalannya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian doanya tidak diangkat oleh Allah. Kenapa? Dia meninggalkan solat. Ini baru satu. Banyak lagi kita akan sebut, hanyalah solat ni. InsyaAllah selepas daripada ni kita akan tengok pula bahagian yang seterusnya tentang solat itu. Wallahualam. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas pencerahan. Dan untuk waktu ini bersama para pendengar, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Berehat seketika, kembali selepas ini. Terus saja bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Nak dengar rancangan Santapan Jiwa untuk Kehidupan? Semuanya ada di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Sekarang lihat hati. Memang betul sesuatu itu dinilai dengan kesucian hati. Tapi hati tak dapat dilihat. Yang terlihat adalah perilaku. Jadi, sucikan hati, indahkan peribadi. Daripada kami, Nausihat. Sikap kita ini sebenarnya banyak terpengaruh oleh pemikiran kita. Kalau kita fikir positif, sikap kita insya-Allah positif. Kecerminan sikap kita. Kalau kita nak wujudkan sikap yang berasas kepada akhlak Islamiah, sikap-sikap yang positif, maka dia kena bermula dengan pemikiran kita. Banyak daripada kita melihat cara kita berinteraksi dalam masyarakat itu sebagai bukan satu benda yang besar. Tambah lagi dalam era media sosial hari ini, yang mana interaksi kita dengan orang lain banyak berlaku secara virtual. Kita tidak bersemuka, kita tidak berjumpa, banyak menggunakan teks semata-mata. Jadi apabila berlaku seperti itu, maka interaksi sesama kita itu sudah menjadi impersonal.
kerana tidak ada hubungan yang langsung. Dan disebabkan itu juga, maka kesannya ialah akhlak juga semakin luntur. Dalam era yang mana kita boleh berinteraksi, berkomunikasi dengan mudah, dengan cepat, tanpa perlu bersemuka, datang bersamanya juga cabaran yang mempengaruhi sikap kita. Sebab itu kalau kita tengok kadang-kadang generasi muda hari ini, anak-anak kita, remaja dan sebagainya, seolah-olah tidak lagi ada adab dalam berinteraksi dengan orang lain. Bila berdepan dengan orang tua macam mana, bila berada bersama guru bagaimana, bila dalam masyarakat umum pun macam mana dia berinteraksi. Kita tengok macam ada satu macam kekurangan di situ yang boleh mengundang banyak masalah di kemudian hari. Sebab itulah kita kena bentuk balik pemikiran supaya dengan adanya teknologi hari ini, waktu yang sama aspek akhlak, aspek sikap itu kita dapat jaga juga. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Islam Agamaku, dan alhamdulillah masih bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Suhaimi Abdul Aziz, pengerusi Perkim Syawangan Datuk Keramat, yang masih membincangkan tentang amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semestinya amalan yang pertama, solat, itulah tiang agama, itulah yang kunci segala amalan ini, insya-Allah. Dan ada sambungan ni bersama Ustaz. Silakan Ustaz. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, masih lagi tentang tajuk solat, amalan yang dicintai oleh Allah SWT, bahkan Nabi pun mencintai amalan ini. Baik, tentang solat. Yang kedua, solat ni kita tahu adalah amalan yang paling sempurna. Dia melibatkan tauhid kita, ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kebersihan itu, solat berkaitan dengan kebersihan kerana dia 3 lapis sebelum kita solat. Kita bersih daripada najis, kita bersih daripada dengan kita wudu, kemudian ulama tasawuf tambah dengan kebersihan hati. Kemudian solat juga adalah kaitan dengan disiplin. Dan inilah yang disukai oleh Allah SWT tadi, maknanya disiplin dari sudut pengurusan. Sebab itu solat ni didahului dengan azan. Dan orang yang terbaik ialah orang yang bila azan itu dia terus menunaikan solat. Dan bagaimana solat yang terbaik? Disebut solat di awal waktu. Solat yang terbaik di awal waktu ialah solat dengan berjemaah. Ini kita akan ceritalah di hujung nanti. Kemudian kalau nak kait dengan kesihatan pun boleh. Banyak kajian-kajian sains menunjukkan solat dengan kesihatan. Baik, kemudian solat ni juga dia adalah amalan pertama yang dihisap oleh Allah SWT di hari akhirat. Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, perkara pertama yang dihisap bagi seorang hamba itu di hari kiamat adalah solatnya. Jika amalan solatnya baik, maka dia akan beruntung. Kalau amalan solatnya buruk, termasuk orang yang kecewa dan rugi. Kalau solatnya tak lepas, bagaimana amalan-amalan yang lain? Jadi kita tak boleh nak pilih-pilih. Maknanya orang kadang-kadang dia utamakan puasa, haji. Bukan kata tak boleh buat haji, tapi solat diabaikan. Sedangkan ni amalan harian yang kita perlu lakukan. Kemudian solat ni juga adalah anugerah teragung daripada Allah. Allah hadiah. Ni bukan satu beban pada kita, tetapi satu anugerah yang Allah berikan melalui satu peristiwa yang agung, iaitu Isra' dan Mi'raj. Jadi bayangkan Allah yang memilih menjemput Nabi SAW naik ke Sidratul Muntaha untuk memberikan satu anugerah yang tidak melalui malaikat Jibril, iaitulah dengan solat. Sebab itu ulama juga mengatakan bila kita solat seolah-olah kita ni Mi'raj. Mi'raj bagi orang yang beriman, kerana kita berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya nak sebut yang seterusnya adalah solat ini adalah perisai diri. Dia adalah menjaga diri kita, salah satunya terapi yang baik, kerana Allah menyebutkan inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat itu dapat mencegah seorang itu daripada perbuatan keji dan munkar. Jadi orang yang mendirikan solat dengan baik dan sempurna, insya-Allah dia
terkepung dirinya daripada nak melakukan perbuatan-perbuatan keji. Kalau dia buat pun, dia cepat sedar dan dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita nak sebut peri pentingnya solat. Dan bukan setakat itu, Nabi sebut bahawa amalan terbaik bukan setakat solat itu pun Allah suka dah, tapi solat terbaik adalah solat di awal waktu. Jadi cara bagaimana nak solat awal waktu? Pastinya adalah dengan cara berjemaah. Bila azan dikumandangkan, bergegas kita ke masjid, ke surau. Maka kita dapatlah pahala dengan solat di awal waktu tadi. Itu bahagian pertama. Yang kedua, dalam hadis yang tadi Nabi SAW menyebutkan bahawa birru walidain, iaitu sahabat bernama Ibn Mas'ud tanya, apakah lagi amalan yang dicintai oleh Allah SWT? Yang kedua adalah berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Nampak tak tadi? Allah tadi hubungan kita dengan Allah SWT. Maka seterusnya, manusia yang perlu kita melakukan atau kita buat baik kan kedua ibu bapa kita. Jadi anak-anak ni, kita sebagai anak-anak, semua kita adalah anak-anak kalau kita ada ibu bapa yang melahirkan kita. Cuma ada yang ibu bapanya masih hidup, ada yang telah pun meninggal dunia. Ada hak-hak yang tertentu yang kita akan sebut. Baik. Allah menyebutkan dalam Quran, wa'budullah wa la tusyriku wa bil walidaini ihsana. Dan hendaklah kamu beribadah kepada Allah, janganlah kamu sekutukan dia dengan suatu apapun. Di pertama sekali, jangan syirik ke Allah. Yang kedua, hendaklah kamu berbuat baik kedua ibu bapa kamu. Menunjukkan ada satu mesej. Selepas kita tauhidkan kepada Allah SWT, dari kata kita sembahyang dan sebagainya, melakukan perintah Allah, kita dengan manusia, yang pertama kita kena buat baik adalah kedua ibu bapa kita. Allah juga menyebut, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an yashkuri wa liwalidayka ilayal masir. Kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Ingat, mak dia telah mengandung dengan lemah demi kelemahan, daripada dengan 9 bulan, kemudian sampai dia menyusu 2 tahun, kemudian tempoh menceraikan susunya, dia sebut dalam tempoh 2 tahun. Allah menyatakan, anishkurli wali walidayka ilayya masir, bersyukurlah kepadaku dan kedua ibu bapamu. Ini menunjukkan mesej yang jelas kepada anak-anak sekalian. Dari satu sudut, mesej yang lain adalah kita nak faham bahawa kita melakukan kederhakaan kepada kedua ibu bapa adalah satu dosa yang besar. Salah satu dosa-dosa yang besar. Baik, Nabi sebut dalam hadis, maukah aku sampaikan tentang sesuatu yang termasuk daripada dosa besar? Nabi sebut, iaitu menyengutukan Allah, derhaka terhadap kedua, saksian palsu. Jadi taat pada mak bapak ni termasuk kita ni hidup dan mati mak ayah kita. Macam mana nak ketika mak ayah dah mati nak taat? Ada benda lah hak yang kita boleh buat. Termasuk kalau ibu dan ayah yang bukan Islam. Ada cara je, bukan taat tu maksudnya kalau mak ayah suruh sembah benda yang lain selain daripada Allah kita kena buat, tidaklah. Tetapi dari sudut berbuat baik. Berbuat baik. Jangan kita naikkan suara kan. Kita kena rendahkan sendiri kita. Walaupun dari sudut mak dan ayah kita beza. Kita ni edukasi atau pendidikan kita tinggi. Mak ayah kita SPM pun tak ada, contohlah. Jangan pandang rendah pada dia. Walaupun saiz dia, kita sebut dia parah lutut kita je. Lutut parah pinggang kita je. Kan, contoh. Kita ni anak-anak semakin meninggi, semakin tinggi. Tengok mak ayah pandang rendah. Dari sudut pandang rendah tu sebab dia rendah. Tapi jangan memandang hina ataupun rendah kepada ibu bapa kita. Itu dari sudutnya penghormatan tinggi kepada kedua ibu bapa. Dan selain daripada itu, wajib berbakti kepada kedua ibu bapa semasa mereka hidup. Dia ada dua, semasa hidup, semasa selepas mereka meninggal dunia. Masa hidup ni, pertama sekali apa nak buat? Cakap dengan lemah lembut, cakap dengan baik dengan mak ayah ni. Walaupun kita ni seorang pendebat, seorang pemimpin besar, seorang yang dihormati, mak ayah kita tak dikenali langsung, orang kampung je kan. Tetapi daripada dia lah kita jadi macam ni kan. Kita ni jadi popular, kita jadi orang terkenal, orang penting, orang dimuliakan di masyarakat. Tapi dengan mak ayah ni, kita jadi rendahkan diri kita daripada mak ayah kita itu. Jadi masa dia hidup,
kena cakap secara lemah lembut, kan, sopan santun dengan mereka, dengan penghormatan dan penghargaan yang tinggi kepada kedua-dua ibu bapa. Kadang-kadang kena layan, kita kena letakkan, downgradekan diri kita. Kalau kita sebut, walaupun pandangan dia setakat pandangan tidaklah berapa tepat, kan, tetapi kita melayan dia. Betul lah mak, betul lah ayah cakap macam ni, bukanlah mana menyanggah dari sudut berkaitan dengan agama, kan, tetapi benda-benda yang bersifat pandangan. Kemudian yang kedua, masa hidup ni macam mana kita nak bakti, iaitu bantu meringankan beban mereka dengan wang perbelanjaan sekadar termampu. Kadang-kadang mak ayah ni bukanlah nak harap sangat duit anak. Dia pun dia dah tak ada apa dah nak harapkan. Dia dah pencen, yang dia dah merasai kehidupan. Tetapi dengan duit itulah mungkin sedikit menggembirakan. Dia bukan boleh beli segala jasa bakti mak dan ayah. Tak boleh mampu kita nak beli. Saya pun tak merasa tak nak dengan mak ayah sebab dah tak ada dah, kan, muda lagi dah tak ada mak ayah. Jadi mak mentua pun tak ada, pak mentua pun tak ada. tak apalah, tapi kita merasai, maksudnya orang yang ada ibu dan ayah ni, kita berilah kepada mereka sedikit kegembiraan. Ada duit, kan, kadang-kadang nampak kadang orang tu dia saja pergi melancong, kan, tak bawa pun mak dan ayah. Bawalah mak dan ayah sekali waktu mereka sihat ni. Itulah nak merasa mungkin selama hidup mereka ni mereka bekerja membanting tulang untuk anak-anak. Tetapi bila dah sampai waktunya, anak-anak lah pula yang memulangkan, memberikan jasa bakti. Bawalah anak ibu ayah, kan, pergi umrah, pergi jalan dan sebagainya. Dan yang terakhirnya untuk ni, sentiasa mengambil tahu keadaan mereka dari sudut kesihatan. Rajin-rajinlah ambil tahu perkembangan mereka dan ubat-ubatan yang perlu untuk mereka, kerana kita niat untuk biarlah ibu dan ayah kita panjang usianya. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam pusingan yang ketiga, dan kalau ada soal jawab kita akan bolehlah sembang-sembang nanti, insyaAllah. Ya, insyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Dan untuk waktu ini kita berehat sekali lagi, kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112904004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Berehat sekali lagi kembali selepas ini. Terus saja bersama kami Hania di Destinasi IKIM. Kota Kinabalu 93.9 FM. Sultan Muhammad Al-Fatih. Apabila Muhammad Al-Fatih bersedia untuk memulakan pengajian, ayandanya Sultan Murad II memilih beberapa orang guru yang tiba di Edirne atau Adrianopolis untuk mengajar putranya. Sultan Murad II memastikan bahawa putranya Muhammad Al-Fatih menghafaz Al-Quran sebelum mencapai usia 8 tahun. Sultan Murad II seterusnya memilih guru-guru yang amat berwibawa untuk mendidik putranya itu. Antara mereka termasuklah At-Taftazani, Alauddin At-Tusi, Al-Qirmi, Syekh Ahmad ibn Ismail Al-Qurani, Syekh Sirajuddin Al-Halabi, Syekh Ibn At-Tamjid, dan yang paling utama Syekh Syamsuddin. Muhammad Al-Fatih juga memperoleh ilmu daripada guru-gurunya yang lain yang mengajar ilmu matematik, geografi, astronomi dan sejarah. Tak kiralah di mana anda tinggal, rumah sendiri atau rumah sewa, kecil atau besar, tetap tempat kediaman kita. Jangan beralasan dalam menjaga kebersihan persekitaran rumah dan manfaatkanlah masa duduk di rumah untuk aktiviti mengindahkan rumah anda. Berikut adalah beberapa cara mudah mengekalkan kebersihan persekitaran rumah. Amalkan rutin berkala sendiri seperti menyedia barang-barang untuk dibuang, dikita semula atau disimpan dari masa ke masa. Buang sampah ke dalam tong sampah setiap hari, membasuh tandas dan ruang dapur serta menyapu lantai di dalam dan halaman rumah. Amalkan secara konsisten dan dapatkan kerjasama daripada semua ahli keluarga. Pasti ia tidak membebankan. Kedua, cubalah menggunakan kreativiti seperti menghias kebun kecil di luar rumah atau meletakkan pokok yang sesuai di dalam rumah. Ia menampilkan kelainan dan suasana menenangkan. Keadaan persekitaran rumah adalah lambang kepribadian dan kerohanian penghuninya. Radio IKIM mengajak anda menjaga kebersihan kediaman dan persekitaran komuniti untuk keselesaan tubuh yang sihat dan minda yang ceria. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, inspirasi informa isu.
Inspirasi Emporium Islamiyah hanya di Rejim Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini, Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM untuk rancangan Islam Agamaku. Dan masih lagi bersama anda. Boleh tonton di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Masih membincangkan tentang amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Suhaimi Abdul Aziz, pengurusi Perkim Syawangan Datuk Keramat. Dan untuk waktu ini bersama Ustaz, sebelum kita nak menjawab soalan, ada sambungan bersama Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, secara ringkas saya nak, sebab kita ada banyak soalan dan masa pun singkat. Baik, tentang birru walidain tadi, iaitu berbuat baik kepada ibu bapa tadi, ada beberapa perkara semasa mereka hidup, iaitu sentiasa bercakap lemah lembut dengan mereka. Yang kedua, berikan sedikit kegembiraan. Kalau ada duit lebih dan sebagainya, kita berilah kepada mereka. Yang ketiga, sentiasa mengambil tahu tentang mereka, terutama daripada sudut kesihatan. Jadi mak ayah kita ni mungkin dia tak sihat, kan? Mungkin perlu dialisis. Jadi kita lah kena ambil berat pada mereka. Ada kadang-kadang bedridden, kena penjagaan itu. Kita kena berkorban. Sebagai anak, kita kena berkorban. Buatlah apa juga, pastikan niat kita supaya umur ibu dan ayah kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kalaulah kita ni jauh, kan, kalau tak dapat nak ziarah dalam beberapa kerap, sekadar telefon pun cukuplah, paling tidak, kan, tanya khabar. Jangan langsung kita diamkan diri, kerana mereka juga sentiasa menanti-nanti dan merindukan kita. Kemudian yang paling penting adalah sentiasa doakan ibu dan ayah kita. Nabi mengajarkan doa, Allahumma gfirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kan? Maksud doa iaitu ampunkan dosa-dosaku ya Allah, dan dosa kedua orang tuaku, dan kasihani mereka sebagaimana mereka mengasihiku ketika aku masih kecil. Jadi doa ni lah kita selalu kena buat, sama ada mereka ni masih hidup atau telah meninggal dunia. Apatah lagi telah meninggal dunia, lagi banyak kita kena doakan kepada mereka. Dan seterusnya menjaga mereka ketika sakit. Baik, apa lagi hak kita selepas mereka meninggal dunia? Pertama sekali sudah tentu doa. Doa anak soleh, iza mata ibnu adam qata amali ila min salatin sadaqatin jariyah au ilmin yuntafa' bih au waladin salihin yad'ulah. Tiga benda. Mati je anak Adam, maka terputus segala amalan kecuali tiga perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan, dan juga anak-anak yang soleh. Baik, itu ringkas-ringkas lah. Banyak lagi saya nak sebut tapi tak sempat, sebab saya ada yang ketiga ni nak sebutnya apakah amalan yang dicintai oleh Allah, iaitulah berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita faham jihad ni maksudnya bersungguh-sungguh, jahadah, bersungguh-sungguh. Jadi dalam konteks yang paling tepatnya lah jihad adalah dalam peperangan. Ketika mana di Palestin sekarang ni, orang di Palestin ni memang afdalnya jihad lah. Jihad angkat senjata menentang Israel yang zalim itu. Kemudian dalam konteks yang luas, kita mesti faham bahawa jihad ni mempunyai pengertian yang luas. Pertama, jihad dengan diri. Jihad diri kita lah, iaitu dengan menyertakan jiwa kita terhadap perjuangan menegakkan Islam. Kemudian biasanya Allah sebut bi amwalikum wa anfusikum, jihad dengan harta. Bermula dengan jihad dengan harta, iaitu kita infakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu Taala dalam apa urusan untuk meningkatkan atau menaikkan, memartabatkan kalimah Allah pada tempat yang tinggi. Banyak lagi jenis jihad kalau kita nak faham. Dalam suasana ataupun konteks dalam negara kita yang aman, tenang, tak memerlukan angkat senjata ni, iaitu pertama jihad ilmu. Bahkan mungkin ini antara yang penting sebenarnya. Sampai Allah mengatakan jangan semua orang pergi berjihad. Ada sebahagian orang tinggal untuk menuntut ilmu. Jadi, dan Nabi pun menganggap bahawa orang yang menuntut ilmu ni, dia talabul ilmi ni orang yang sedang berjihad di jalan Allah SWT. Jadi saya tak nak ulas banyaklah. Jihad ilmu adalah jihad yang keutamaan kita pada ketika ini. Kemudian jihad dari sudut ekonomi, meningkatkan taraf ekonomi kita supaya umat Islam ni, ekonomi Islam ni ekonomi yang terbaik, ditiru, dicontohi. Kita elak daripada sistem riba, sistem monopoli, sistem yang menekan orang, sistem penipuan, gharar dan sebagainya. Islam ni agak dengan ekonomi yang jelas dan memberikan kebaikan kepada semua orang.
termasuk juga jihad jangan dalam kita berdakwah di jalan Allah SWT. Apa yang kita buat pada hari ini adalah jihad dakwah. Jadi saya rasa itulah yang boleh kita sampaikan, sebab kita mungkin nak ulas-ulas lah apa dia soalan daripada para pendengar sekalian. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas pencerahan untuk tajuk petang ini, amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bersama para pendengar, soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Kita ada soalan pada waktu ini di FB Live IKIM FM dari Auza Fazroi Azman. Bertanya Ustaz, macam mana kita nak ajak orang tunaikan solat dan fahamkan maksud solat itu? Baik. Solat ni maksudnya kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengingati Allah dengan apa yang telah diperintahkan. Okey, kita solat ada 5 waktu sehari semalam. Kemudian dia adalah kefarduan, maksudnya fardu ain yang bukan ada excuse. Melainkan orang tertentulah, orang perempuan khususnya ada excuse tertentu. Jadi itu satu perkara yang bagus, maksudnya itulah satu jihad kita. Macam mana kita nak ajak orang tunaikan solat? Pertama sekali kita sendiri kena jadi contoh. Kalau tu melibatkan anak-anak, kita kena sebagai ayah bawa anak-anak tu pergi surau, masjid sebagainya untuk menunaikan solat, khususnya di awal waktu di masjid dengan solat berjemaah. Yang kedua, kita kena ada kempen. Sebab itu Allah menyatakan dalam surah Al-Hajj, allazina immakannahum fil ardi aqamus shalah wa atau zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahun 'anil munkar. Orang yang diberikan kedudukan di atas muka bumi, apa yang dipentingkan? Allah suruh, iaitu suruh dirikan solat. Mana dia ada kekuasaan atas muka bumi sebagai penguasa, sebagai pemerintah, sebagai pemimpin, tekankan kepada orang bawah iaitu solat. Dengan cara macam mana? Diri sendiri kena tunaikan solat. Diri sendirilah. Kita selesaikan diri kita, kemudian kita ajak orang, kempen orang untuk menunaikan solat, mendirikan solat. Dan beritahu bahawa solat ni satu benda yang besar, satu benda yang basic, fundamental di sisi Allah Subhanahu Taala. Kita kena ada kesabaran. Dia dakwah. Dakwah kepada orang Islam untuk mengajak mereka menaikkan solat. Dia kata berdakwah, kemudian berikan kefahaman tentang keutamaan solat, kewajipan solat. Kadang-kadang dia tahu, tapi dia dari sudut dia tahu kepentingan, tapi tak tahu ilmu. Kena belajar pula tentang ilmu. Sebab ilmu tentang solat ni adalah ilmu yang sangat-sangat komplit, sangat lengkap. Bab solat ni ulama sangat rigid, sangat tekankan dari sudut segala disiplin yang berkaitan dengan solat. Jadi terus-teruskanlah kita berkempen, kita mengajak orang untuk mendirikan solat. Itu jawapan saya lah secara langsung. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas pencerahan. Dan satu soalan lagi di YouTube IKIM Media, Rashid Riza bertanya Ustaz, apakah amalan paling afdal dalam kehidupan? Soalan tu bagus. Ya. Baik, kita rujuk dalam banyak dalil-dalil, khususnya pada hadis-hadis Nabi SAW. Sebenarnya banyak lagi amalan-amalan yang Allah suka, yang afdal, yang utama. Baik, saya nak bagi contoh. Disebutkan bahawa Nabi sebut amalan yang paling disukai oleh Allah adalah beriman kepada Allah. Makna afdal ni adalah dengan beriman kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua apa? Menghubungkan silaturahim dengan kaum kerabat yang terdekat, kemudian dengan saudara mara kita, dengan rakan-rakan kita jalinkan hubungan ukhuwah dan juga silaturahim. Kemudian amar makruf dan nahi munkar, mengajak kepada yang makruf, mencegah daripada perbuatan munkar. Ini amalan yang afdal dalam kehidupan kita. Jadi itu yang pertama. Ada juga yang dalam dalil yang lain, hadis riwayat Tabrani, Nabi SAW bersabda, manusia paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Maksudnya kita ni serba multitasking, serba berikan kebaikan kepada orang. Orang ambil manfaat daripada kita, dari sudut ilmu kita mungkin, dari sudut kemahiran kita, dari sudut nasihat kita, ataupun dari sudut akhlak kita. Semua ada manfaat kepada orang lain. Nabi sebut itulah orang yang dicintai oleh Allah adalah orang yang paling banyak manfaat untuk manusia. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah kegembiraan yang kau masukkan ke dalam hati seorang mukmin.
ataupun engkau hilangkan salah satu kesusahannya. Pilihlah kan amalan yang dicintai oleh Allah, berikan kegembiraan kepada orang. Orang tengah sedih ni, kita jangan tambah dia sedih lagi. Kan? Dia dalam keadaan sakit, kita kata memang confirm lah tak lama ni 3 Jumaat meninggal. Jangan cakap begitu. Berikan dia semangat hidup kan. Dalam keadaan dia susah, kita tenangkan dia, berikan kegembiraan kepada dia supaya dia rasa ada motivasi, ada suntikan pada diri dia. Baik, selain daripada itu, dalam hadis yang lain muttafaqun alaih, Nabi SAW bersabda, amalan yang paling disukai oleh Allah adalah istiqamah walaupun sikit. Ini paling disukai oleh Allah. Jadi kalau saya nak jawab soalan tadi, afdal saya sebut, boleh saya rangkumkan ialah kebaikan itu kita buat secara istiqamah walaupun sikit, tak banyak. Sedekah sikit tapi hari-hari kita buat. Kita tolong orang, tak banyak, sikit tapi berterusan setiap hari. Nasihat orang, benda-benda yang baik, tak banyak tapi sikit tetapi berterusan. Inilah amalan yang disukai oleh Allah. Saya rasa merangkumilah tu jawapan yang soalan yang diberikan. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Ada satu soalan lagi, mungkin Ustaz pun ada jawapannya, insya-Allah. Muhammad Khairul di FB Live Hikmah bertanya, ada tak ringkasan bertulis yang Ustaz sampaikan untuk nak sampaikan kepada anak-anak mereka? Maksudnya nota saya ni lah. Iya. Nota, okey, baik. Kalau nak saya boleh kongsikan. Saya kumpul-kumpulkan daripada hadis dan juga dalil-dalil. Boleh rujuk daripada website ataupun Facebook Perkim Datuk Keramat. InsyaAllah saya akan upload lah dalam sedikit masa, mungkin sehari dua nanti. Kita buat satu modul. Sebenarnya saya sedang bukukan semua modul ini. Saya sedang bukukan, tapi ambil masa sikit lah sebab nak edit dan sebagainya. Tapi insyaAllah nanti saya akan kongsikan kepada siapa yang berhajat untuk kita manfaat untuk semualah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas pertemuan untuk petang ini, dan mungkin tinggal sedikit masa lagi Ustaz untuk kesimpulan dan kata-kata akhir. Silakan. Baik, Alhamdulillah kita dah sampai kepada penghujung dan penghujung tahun pun. Alhamdulillah. Untuk rancangan akan datang kita tak tahu lagi untuk Islam agamaku. Jadi saya telah rangkumkan tentang sebahagian daripada, nak kata semua tidaklah, tetapi sebahagian daripada elemen Islam yang kita perlu pelajari. Jadi yang terakhir ni kita nak sebut bahawa amalan-amalan ini adalah keutamaannya Allah Subhanahu Wa Taala melihat kepada diri seorang dan lakukan cara yang terbaik untuk kita jadi hamba Allah yang kita mencintai Allah dan kita dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan tidak mengabaikan tanggungjawab kita yang lain. Maknanya kewajipan-kewajipan kita yang lain berdasarkan kepada petunjuk Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di akhirnya adalah kita nak Allah redha pada kita. Kita redha pada Allah, Allah redha pada kita dunia ini, dan di hari akhirat Allah juga redha kita, masukkan kita ke dalam syurga. Itu matlamat akhir kita. Kerana itu kita berlumba-lumba dengan amalan-amalan yang saya sebutkan ni, yang mungkin tuan-tuan pun ada amalan-amalan yang berdasarkan daripada dalil-dalil. Maka kita berlumba-lumba untuk beramal supaya kita jadi hamba Allah yang diredai dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak kepada Fadil Ustaz Muhammad Suhaimi Abdul Aziz atas pertemuan, insya-Allah untuk tahun ini, ya episod terakhir untuk tahun ini. Tahun depan tunggu kita nak tengok macam mana perjalanan kita untuk Islam agamaku, insya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda, dan untuk anda terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Inforiah Islami. Bicara bermanfaat berbagai segmen rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforiah Islami. Selamat datang teman, senyumlah semanisnya, sambutlah keikhlasan, teguhkan ukhuwah kita. Oh, indahnya wasilah yang terbina,
Rasulullah, sesuci Quran Sunnah. Satu ikatan bahagia selamanya. Ya Bermula kita dengan kasih, bawa hati bersih dan mengalirkannya dengan jernih. bagai permata bersinar, umpama kuntuman yang mekar, seperti udara yang segar dan mendamaikan. Hijrah insan yang berani, hijrah memanggil jalan suci, hijrah insan yang sejati ke jalan ilahi. Bertemu demi Allah, berpisah demi Allah, mengikut Rasulullah, sesuci Quran Sunnah. Satu ikatan bahagia selamanya. Bermula kita dengan kasih, bawa hati bersih dan mengalirkannya dengan jernih. Bagai permata bersinar, umpama kuntuman yang mekar, seperti udara yang segar dan mendamaikan. Hijrah insan yang berani, hijrah memanggil jalan suci, hijrah insan yang sejati ke jalan ilahi. Bagai permata bersinar, umpama kuntuman yang mekar, seperti udara yang segar dan mendamaikan. Hijrah insan yang berani, fitrah memanggil jalan suci, hijrah insan yang sejati ke jalan ilahi.